Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. I tidur sekejap terlelap tu. Around 2:45 gitulah. I terbangun macam terbangun. Sekali I buka mata, besarnya dia. Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam Puaka. Seperti biasa, setiap malam Jumaat ini ada individu-individu yang akan datang ke studio Puaka untuk ceritakan kisah-kisah mereka. Dan tamu saya hari ini, saya tak boleh sebut lah. Maksudnya, okey. Inilah dia Kak Remah Rahim. Khabar. Baik. Selalunya apa tahu? Selalunya saya cakap, tamu Puaka hari ini. Oh. Saya tak boleh cakap Puaka, tamu saya hari ini. Puaka saya jatuhkan. Bulan ini bulan special, January 2021. Oh. Kita dah ada veteran-veteran lain yang mungkin memberi impact pada hidup saya macam gitu. Wah, inilah orang-orang yang gini. Wah. Teruskan dapat juga Kak Remah Rahim datang kemari. Yang saya heran tak, kenapa topik ni macam sebab ini dekat di hati orang Melayu. Kan? Nah, ada macam tu. Jadi sebagai manusia ni pun kadang-kadang, yelah Kak Remah dah travel around the world. Kan, nyanyi dulu. Around the world tak lah, half the world aja. Dah over sikit lah. Half the world. Half the world. Half the world. Lepas tu buat performance, mesti ada cerita-cerita yang menarik kan. Tak payah pergi jauh-jauh sangat lah. Kat sini je dah Okay, lah. boleh? Yang paling ingat, yang paling seram lah gitu. Tak seram lah semua. Pasal semua, actually benda-benda ni dia di mana-mana kan. Benda ni di mana-mana. Dan kata orang, kita macam dah biasa dengan, sebab dia makhluk lain dunia kan. Lagipun pada Kak Girl, kalau dia ada lah. Tapi kita boleh rasa. Kadang-kadang kita boleh rasa tak sedap kan, boleh kita berjalan ke. Kadang-kadang kita tak terperasan yang benda tu ada situ juga. Misalnya macam dulu bila Kak Girl kerja dalam hotel kan, baru-baru kerja kat di hotel, ada time bulan Ogos. Bulan Ogos tu kan bulan biasalah kan, kalau ada sembahyang-sembahyang kan. Hungry Ghost ke apa panggil tu kan. Ya, correct. Tapi tak terasa macam kelang kabut daripada Neptune tu, ingat tau yang kat Neptune, terus pergi ke hotel yang popular ni. Bila di belakang hotel tu ada spiral staircase naik untuk backstage. So terus naik sekali, benda ni besar sekali. Mata dia merah. Dia setinggi macam sampai kat siling. Mata dia merah, berbulu-bulu, badan dia bulu. Saya ingat lagi, jadi saya terkejut. Macam Kak Girl terkejut tengok dia. Itu usia dalam 19 gitu. Terkejut terus pingsan. Okey. Bila sedar kat depan, Mana? Hotel Cina. Hah? Diorang taruh kat tempat Tok Kong Cina. Diorang ada kat hotel kan. Kalau di hotel kan diorang ada macam tempat sembahyang diorang. Dia letak kat situ? Letak kat situ, macam bangun tersedar, apa benda ni kat sini? Diorang alihkan ke alihkan macam itu yang angkat? Tak ada. Tapi takkan letak tu? Tak tahu agak sedar kat situ. Apa rasa, why put me here? Cakap, because it's hungry ghost. Maybe you see something itulah. Those things happening. Habis macam kalau di masa menyanyi Neptune kan, macam security guard kalau datang besok hari nak nyanyi, diorang selalu cakap, I saw you you sing. How come you sing 1 o'clock in the morning, on stage? I said, where? I'm in Kasbah lah, where I'm in Neptune. Yeah, I saw you wear this outfit. Baju tu tak nak pakai. Baju sama tu. Baju sama. Sebab Neptune kan macam tempat-tempat di apa ni, Anting, dia orang pergi koleki kan dulu. Situ-situlah, Mora-Mora situ. Tempat-tempat situlah. Jadi banyak nak cerita pun banyak, sebab usia ni kan baru 56 jadi. Ya, faham. Tu waktu menyanyi So banyak, kalau kata experience di station yang popular di Singapura ni, we perform kan, memang situ memang banyak.
Antaranya macam mana cerita dia? Okay, I pernah nyanyi lagu macam All Night Long dekat building multipurpose building tu kat television kan. TV theater tu. Jadi tengah nyanyi. Habis sini tingkap, bawah boleh nampak lagi satu building kan. Habis tu I cakap dengan MYI, I cakap MYI gitu kan. So I cakap, apa Cina ni ketuk-ketuk? Kita nak nyanyi ni, dia ketuk-ketuk. You nampak tak ni ketuk-ketuk? I said, apa? Dia pakai baju orange. Oh, yang macam dia punya So, mana, mari kita turun cari. So we went to the room. Actually, it's all chairs. Semua kursi-kursi kat situ. Jadi tak ada orang. Rap. Semua rap. Tak nak pergi. Pukul 9 malam lah pergi orang shooting. Semua rap tak nak tengok. So, it's part of like that lah. So, I nak cerita pun macam it's a everyday thing kan. Kan. So, boy nak dengar yang mana? Semua nak dengar semua yang seram. Tak seram lah. Tapi yelah macam gini pun. Wow. Kalau you cakap pasal kalau di Malaysia tu jangan cakap lah macam di Pekan Pahang tu. Pekan tu kalau you nampak benda lalu tu dia terbang dia terbang macam bantal peluk. Yang terbang tu siapa? Akak ke gula-gula? Apa tu? Gula poch. Oh ya, the poch. The poch Zoom. Macam bantal peluk. Gini ke dia gini? Gini. Gini. Habis yang ada atas kereta dia hentak tu very strong, you know. You boleh rasa dia kalau dia nak hentak. Tapi selalunya macam kita perempuan kan macam mengandung dia diskusi. Lelaki dia suka. Selalu because dulu I tinggal dekat Mackenzie Road, Mount Emily tu. Kita cakap pasal negeri kita lah, pulau kita lah. Mount Emily tu memanglah keras. Dia tempat tu kan dia boleh duduk belakang motorbike ataupun my other father pernah ada accident pasal dia juga. Pasal dia nampak cakar dia and it's very dia punya cakar tu deep, quite deep lah. Ada orang cakap apa tau, benda ni tak boleh sentuh kita. Dia tak boleh sentuh kita. Cakar dia macam tak tahulah sama ada dia jin ke apa ke. Jin, benda ni semua jin. Ada orang cakap dia tak boleh sentuh kita, tapi kalau yang dah sentuh kita tu maknanya dia dah naughty sikit. Ya. Dia dah nakal, dia dah pasal macam 2 jam dulu bila orang kerja night club pun nakal juga. Yalah. Faham? Jadi kita semua saya kerja night club. Nakal dalam segi kadang-kadang kita balik tak kisah nampak benda tu duduk pun kita tak tahu dia siapa. So don't bother lah. Macam gitu. So macam-macam my Arafah dia tak kisah. Tapi kalau macam you cakap Mackenzie Road tu memanglah kuat belakang istana tu dia you boleh nampak. Siapa yang cakap tu? Lang Sui. Dia belayar-belayar. Tak pernah cakap pun. Lang Sui tu dia belayar-belayar kat belakang pokok-pokok tu memang. Cik Lang tu dia macam mana? Kepala tu Cik Lang macam mana rupa dia? Dia tak nampak rupa. Dia nampak macam Miss gitu macam putih, macam pakai wedding gown macam gitu aje. Tapi transparent ya. They're not clear. But the one yang I betul-betul experience semasa kerja malam di Changi, Europa, the famous Europa yang dulu. Itu I balik pukul 3 pagi. I ingat I drive dekat Farrer Road. Dia betul-betul kat depan satu kondominium yang tengah nak siap. Boleh sebut nama? Sebut, nanti kita beatkan je. Right in front yang tengah buat tau. So Farrer Road tu sunyi dan pergi nak hantar my girlfriend balik Tanglin. So biasa drive. Kalau Kak Ge nampak seorang, mungkin seorang nampak, tapi 2 orang nampak. Sebelah Kak Ge nampak, yang satu tu tidur kat belakang. My girlfriend sekarang ada kat KL. So tidur. So bila tengah driving ni sekali I cakap apa benda yang berdiri kat tengah-tengah jalan ni? I cakap kau nampak tak? Nampak. Merah kan? Merah. Dia pakai baju merah macam gini. Tapi dia pakai kuah Cina. Apa Cina? Kuah kahwin wedding gown. Wedding Cina tu. Faham yang ada embroidery. Cina. Habis dia selendang dia pun merah. Rambut dia putih.
Putih. So dia lambai kat kereta I, dia lambai. So dia berdiri betul-betul kat tengah-tengah tau. And then kita orang daripada jauh dah nampak. Because I slow down already. So kalau I elak ke kanan, I will hit the divider. Kalau elak ke kiri, I will hit the punya roadside of the Spanish village. So I cakap macam mana ni? Habis my girlfriend cakap, bukan orang. No, kau nampak. Kau langgar je dia bilang. So aku kata, aku tak berani langgar benda ni. Slow down. Tak boleh stop pasal belakang kereta pun ada nak coming down. So I cakap, langgar je. So I hit. Tapi bila you hit, it's like a wind tau. Dapat rasa sekali. Macam kereta tu boleh rasa macam tapi dia tak ada. Then you tahu tak, first time in my life I pee my pants. This one I confess. Kaki I ni naik. Dua-dua naik, tak boleh drive and the car is moving. So I pee my pants and then I macam terkejut kan tengok and langgar orang, macam langgar orang kan. Oh yalah, macam kita langgar orang. Kita langgar orang, takutlah kan tengah. So my girlfriend cakap, dia tak ada, benda ni tak ada. So my girlfriend pegang steering ni terus pergi ke tepi. Tepi dulu kan Holland Road ada petrol station. So the car suddenly macam fast jadi slow. Jadi dia tarik tolak pelan-pelan ke tepi. I dah tak boleh pijak lagi. You know what she did? She pull up the brake. Itu kalau tak ada langgar. Tak tahu mana I pergi. Selamat ada kawan. She pull up the brake. So stop there. My kawan terkejut lah. So I nangis. Setengah jam kat sungai nangis. Takut pasal benda tu, you know. But banyak orang cakap kat situ memang ada that highway is still happening lah. Sampai sekarang. So macam ada orang nampak kura-kura kat situ. Kura-kura? Tortoise. Taxi driver used to tell me lah. I used to tell taxi driver, dia cakap, ada. Kadang-kadang ada kura-kura kat depan tengah-tengah jalan tu. Orang nak elak kan, tak boleh. Dia tengah-tengah tau. So, sengaja macam nak minta nyawa. Mungkin No, I asked my girlfriend, my Chinese girlfriend, why that lady wear kuah? Dia bilang itu bangsa revenge. Ya, kalau in red selalu revenge. So Kak Girl sekarang nak revenge siapa? National Day. Hari kebangsaan ye. Apa ni, satu lagi cakap pasal kereta ni, Hazrul. Dia pernah ceritakan kat episod yang dia punya episod, dia tengah drive tapi perempuan baju hijau. Kat tepi macam road divider tu kan. Tengah tengok bawah je. I think bawa anak ke pregnant gitu lah. Selalu kat situ. Kat mana tau? Toa Payoh. Is it? Time tu Hazrul kat Toa Payoh Kat Toa Payoh Tak ingat lupa lah. Ini kat Toa Payoh. Dekat mana tau? Dekat depan stadium Toa Payoh. Rambut dia kilat sekali. Apa? Rambut dia kilat? Kilat warna sekali. Apa baju? Dia pakai baju macam kebaya gitu. Oh, Melayu? Pakai macam ini. Tapi dia bawa itu benda tu macam anak patung. Tapi bukan anak lah. Ingat apa tu ni? Tak tahu. Dia suka duduk situ. Jam-jam sudah jam layan. Sampai sekarang ya? Tak tahu. Tahulah. Takut lah. Mungkin Toa Payoh. Benda kalau ada, you macam terkejut. Dia macam you stun tau. You don't know what to do. Kadang-kadang orang cakap, kau nampak baca ayat kursi lah. Tak boleh terbaca. Tak boleh terkeluar ni. You cannot nak baca Fatihah, nak baca Bismillah apa pun susah. tak boleh. Betul. Macam buat experience lah. Ya. So, untuk you all semua kat luar sana yang suka meraih malam ataupun nak keluar ke tempat kerja, kalau boleh sebelum keluar rumah tu bacalah apa-apa doa yang patut. Especially Halloween. Halloween tu memang korang ajar. Sebab Halloween. ni pernah kena. You pernah? The real pernah kena bukan. Okey, sekejap kita Time tu nak pergi kerja kat itulah radio kan dulu. Sikit malam tengah jalan. Start pukul 10 kan malam kan. So pukul 9, 8 lebih dia jalan. Terus tak tahu siapa dalam kereta. Pakai macam apa yang screen punya muka. Mak kau gila ke apa keluar kat tingkap gini-gini. Kita dalam teksi ni. Okay, tak apa. Hari tu memang sway. Lepas tu bila kat radio tengah lepak-lepak dah pukul 12 lebih, teman-teman kan boring kan dengar lagu gitu. Tiba-tiba pintu konten tebal tu buka, muka yang sama keluar. Gitu. Tengah teman tengok muka dia. Terus terus gitu tau. Terus keluar. Tu mesti mungkin orang.
Mungkin DJ lain ke nak gurau-gurau kan Halloween kan, tapi tak pernah kena macam tu. Kalau betul ke tu tak tahulah. Tapi tak layan. Tapi macam kerana macam tu, badan tergini sikit. Kan? Okay. Don't frighten me. I'm not frightened anyway. Yeah. Yeah, with the sound or whatever. Apa? What sound is that? Don't know. Pada tadi. Oh, tak, okay. kita tak, apa siapa yang nak hentak kaki? Hentak kaki! Tak, Kita nak recording. Is it recording? Ya, Is mesti it shooting. infected? Okay. Okay, teruskan. So another thing I experience ni yang baru-baru lah, yang baru-baru experience apa nak cakap? Oh tak, ini tahun 2000 lebih lah. Dekat mana tahun? Tu memang I takut nak shooting. Tapi banyak kru kan. So what do I care? Lah, yeah. You know? Tapi bila shooting, I cakap I feel it still. Bila I shooting lagu doa, bila live record buat second recording about lagu doa tu, so I nyanyi lagu doa tu lah. Hanya padamu. Kalau you tengok kat video YouTube you tengok cerita tu, nanti tengah I jalan, pintu tu terbuka sendiri. Oh ya. Yeah. Out of the blues, because it's empty. Video tu. Dalam video tu nanti you nampak pintu tu buka. YouTube sekarang. Dalam masih ada. Okey, ceritakan saya check. Tengok doa. Okay. So I pun bila nak itu sekali dan kat koridor kan. I nak cakap mana seram. Habis tu I cakap koridor tu panjang kan. Jadi kru semua sini kan. I seorang ke sana. Okey. Semua tak ada, semua ke sini, menghadap sini kan. Jadi I pun nak alamak. Habis dah 2-3 kali kan. Bila you nyanyi kan dah 2-3 kali nak kena repeat. So I say lagi sekali, cepatlah buat syuting ni, aku macam tak sedap macam gitu. Sebab dah petang. Dah pukul 4 lebih. So I cakap okey lah. So I pun jalan lah di corner. So nyanyi. Out of the blues, bila part yang adalah satu part. Ini baru recording apa? Tak, 2000 plus lah. 9 years ago. Ya. Lagu doa tu. So buka. I terkejut tau. Macam angin tolak. It's empty There's no what. Nanti hospital lama kan. Terbuka. I dah macam. Tapi diorang tengah shooting tetap. No, still shooting tau. Shoot. Benda tu terbuka. I cakap pintu ni terbuka I cakap apa diam tu macam tak boleh buat apa tau. So I just keep quiet. And then bila I nak dekat kat kamera ni, you tahu tak kat tembok kan, tembok macam ni, tembok. Muka orang kat situ timbul. Muka Jepun. You tak takut ke? I tak boleh tercakap. Tapi budak-budak cakap. Kenapa tak cakap? Dia kat belakang tembok kamera. Wow. Jadi muka dia tau, muka dia je dekat tembok tu. Tapi dia tapi Jepun. Muka orang Jepun lama, pasal pakai Jepun tu. Dia kat situ. Itu aja. I punya takut. I tak boleh bergerak tau. Sampai je tak boleh bergerak. I macam sukat. I don't know whether you can see or not. Nanti slowly. Tengah cari tak dapat-dapat ni. Ada. Lama sekali. Nanti kita check. Dia terbuka sendiri tu yang I said. So I said I want to go home. Bila I cakap, kenapalah korang cari tempat ni? I cakap, tak ada tempat lain kau nak pergi. Memang situ memang sampai sekarang pun kalau suruh lalu situ pun tak nak. Tahu dia making hotel. Oh, yang hotel. Yang jadi hotel. The hotel, is it? Hotel. Yang jadi hotel sekarang Okey. Itu ada satu itu satu mati kan dulu. When they did they want to find the spirit. Itu kan tempat Jepun punya hospital Jepun time Jepun, perang Jepun. I'm not talking ni tak, bukan. Yang sekarang jadi hotel lah. Sekarang jadi hotel. I tak nak lalu situ. Sebab sana ada satu tak nak. this paranormal daripada Indonesia. Dia buat YouTube kan, datang Singapore. Lepas tu saya tengok dia punya ni lah. Lepas tu dia cakap, okay, kita kat sini ya. Lepas tu mana-mana duduk. Tadi aku, apa nama dia? Dia kat reception dulu. Reception sini, kau punya hotel ke jalan sana. Lepas tu dia pergi kat reception, dia cakap apa tau, dia nak pergi toilet. Tu dia macam, masuk ada pasal perempuan. Dia heran, kenapa perempuan tu nampak dia terpelanjat. Dia pun macam, okey lah buat bodoh. Dia dah habis buat bisnes. Terus dia keluar, perempuan tu dah hilang.
Terus dia cakap buat bodoh lah. Dia jalan, dia cari mana perempuan tu. Macam lain, perempuan tu macam lain. Tak ada. Jadi memang boleh nampak. Tapi cakap, ingat kan first time ke Singapore, tak ada. Lepas tu dia pergi tempat hotel. Dia duduk, dia boleh nampak cakap, okay, ni ada sesuatu kat hotel ni. Ini mungkin kat hospital bahagian budak-budak. Sebab tu ada gambar budak-budak. Kat hotel lah tu gambar budak-budak tu semua. Okay, related. So malam diorang keluar, diorang duduk, main pakau, main macam apa? Tarot tunjuk-tunjuk cakap, okay, kat hospital lama tu, yang masih ada lagi tu, dia punya orang ada datang tengah berbual dengan aku macam gitu. Tapi tak betul tidak lah. Kita tengok je kan, dia cakap, dia macam ketua nurse. Dia masih berliga-liga kat situ. So dia datang, dia very strict dia cakap gitu. Lepas tu dia cakap memang hotel yang mana yang duduk sekarang memang keras lah. Tapi memang itu tempat, I don't know how they turn it into hotel. Entah. Pasal satu mati one of the yang cari paranormal ni apa yang panggil he came out ini apa many years dia mati. Jom kita buat puaka ni kat sana. Dia lari, dia pergi situ, dia lari, dia cari tak dapat. Sekali bila tengah dia cari satu bawah tanah tu, there's one that he found out, dia hilang. He died after the shoot everything, he died. He passed away. Wow. Seramnya. Don't play that place. Itulah doa. I cakap tak ada tempat lain kau nak buat lagu ni. I cakap habis lagu doa. Kan? Selawat serta tak jumpa lah pula. Tak jumpa artis jumpa tengoklah. Tengoklah. That place I cannot forget. Lagi macam banyak perkara-perkara macam kat Malaysia, you know, my daughter lah kat Basrah. Bang, macam you cakap macam bulan puasa tak ada I baru kena bulan puasa last year. Ya. Apa tu? Memang betul bulan puasa pun kena juga. Dia ada mana-mana. Okay, last year I buat hari raya di Port Dickson. RTM. So I dengan another friend of mine, another event people lah, you kenal jugalah. So they ikut two of us. So I cakap I bawa, okay, we went there shooting, duduk kat this hotel, very nice hotel. So hotel dia resort. So alamak, resort ni macam parah sikit lah, tapi beautiful resort. Banyak foreigners, banyak ini. So bulan puasa, so kita orang pun pergi pasal syuting hari raya kan. So hati-hati semua ada lah. Kak Sarah, Hero Zaini semua ada. So I cakap okay, balik. Semua ada bilik-bilik sendiri kan kat dalam. Rupanya bawah tu nampak laut. Dalam bilik tu boleh nampak laut. So mine is facing the sea also. I say alah, I tak suka lah bawah atas laut ni. Kenapa? I tak suka laut. I experience, I tak suka laut. Cerita kan nanti? Kita ceritakan dulu, okay? Yang inilah, ini barulah last year lah ni cerita. So I cakap, Allah, kenapa kena pergi kat laut ni? I cakap tau. Sebab for me, dia not ni lah, banyak mistik kat situ lah. Banyak mistik. So I cakap, okay lah. So nak tidur, ni bulan puasa, tak kisah tidur. Sekali I tidur, the second night, first night, dia punya katil menghadap cermin. So dia katil, habis ada satu veranda gitu. And then buka je laut. Bawah laut. Buka bilik air, laut. You know, you're facing laut. So you mandi pun dekat laut. You nampak laut bawah ni. So I cakap, alah tak sedap. I mandi buka pintu. Pasal my girlfriend, I cakap, tak nak buka pintu. So second night tu I tidur. Tapi I cakap I tak nak tidur menghadap ini almari lama ni dengan cermin ni, aku tak nak tengok. So I cakap okey lah, Kak Ge tidur sebelah sini, I tidur sebelah sana, dia cakap. Okey. So dia tidur kat veranda, besar veranda pun dia tidur. So I pun tidur. Dia ada baca, tengok TV. I tidur pukul 2 tau. Pukul 1, 1:30 gitu I tidur. I tak tidur kepala katil kan. I tak suka tidur kepala katil. Terbalik I suka tidur ujung. Kenapa? Habit lah. Okay, I tak suka tidur menghadap. I suka menghadap kepala katil. Wherever lah I am. So I pun tidur. Habis bila the side door tu is the sea. So this one is facing also the window. See. Tak apalah pintu. Sekali I tidur,
I tidur sekejap terlelap tu. Around 2:45 gitulah. I terbangun macam terbangun. Sekali I buka mata, besarnya dia. And it's so beautiful. You tahu tak macam ikan... Apa tu, dugong? Pari? No, pari-pari. Ikan pari. But it's so colourful, boy. Macam Macam kain spaceship batik. kan? Macam spaceship. Tak, dia panjang. Habis dia punya kepala tu you tak nampak tau. Tapi dia macam panjang sampai ke atas ceiling. Tapi dia punya ni, dia macam basah tau. Tapi dia macam Flying. Macam flowing. right at the corner of my bed. I cakap, benda ni apa ni? I cakap, besar nak dia ni. Macam keluar daripada from the sea up, you know. I cakap, habis tu, ini take pasal ayat Ruqyah tau. Benda tu lagi, malam tu my girlfriend tak buka. Dia pakai headset. Dia je dengar kau hajar. Selalunya bukan. So I dah nampak, I nak capai, I tak boleh tercapai dia sebab dia tidur kat ujung ni. Tangan ni tak boleh bergerak tau. Right. So I cakap, ya Allah, cakap jangan kacau aku, dah mati, jangan kacau, cakap. And then I turn my face tau. Dia ada tau diri kat situ tau. Dia few a minute like that, you know, standing, you know, like waving towards me. I say, ya Allah, jangan kacau. So I just close my eyes and turn, you know. Sikit, pergilah kau pergi. Then when I look back at the corner, dia dah tak ada. Ini nak capai my girlfriend tidur tak sampai-sampai. Macam Dah takut. Takut Yelah, tau. benda dah ke siapa yang... Apa yang bulan puasa ni kat sini? Kan? Tak sampai tau. Padahal dekat, I tak sampai. So I macam serit. I panggil sebut nama dia. Bangun. Dia, dalam Mak Mina tempe, aku bilang dia pakai headset. So Selamatkan diri seorang. Cakap bangun. Cakap, kenapa dia bilang, kenapa? Tak ada dia bilang. I nak terkencing lah, cakap kedua nak terkencing. Okay, teman I, dia teman sampai masuk bilik I, tak boleh jalan. So I terus tak boleh tidur sampai dah subuh. Punyalah takut. Sahur sekali diam duduk. Dibacalah ayat-ayat dia ada juga. Hai, kau siapa nak pergi holiday future tu dengan laut agaknya dah tepi fikir cerita kat girl ni. Yeah, it's like it's just there. Yeah. Tapi I memang takut resort. A lot of people suka kan. I tak berani. Betul. I tak berani resort. It's like scary. So that is part of my life. And then banyak cerita lagi. I tak tahu banyak. Macam kalau I pergi when I was in I remember when I was in Baitul Muqaddis. I dekat solat kat bawah tu, masjid tu. Yang batu tergantung, orang kata kat atas tu ada bawah gua tu, bawah tempat Rasulullah solat. I berdiri, itu ada demam tu. Lepas tu I berdiri, I naik tangga, benda-benda ni timbul. Dia macam, you know, those olden macam Arabian yang masa tutup tu dengan pedang tau. 2 sekali turun, zup turun gitu. Dia pas me, I macam terkejut gitu kan, macam terkejut nampak benda tu. Jadi I cakap, tapi biji mata tak ada. Just white, pure white gitu. Tapi dia macam zup gitu. This thing happen. Lepas tu I demam. You know, all these things, benda-benda yang timbul kat depan mata. So apakah itu? Tak tahu. Ancient tau. Very, very ancient. Sebab tu kalau I travel Europe especially, kalau saya rasa macam kalau kat Amerika tak berapa, tapi kalau kita pergi Europe, ni memang banyak. Europe banyak. Sebab the war. Habis tu a lot of dulu time, I think time war, they stay in the church. Ni semua kan, diorang simpan benda-benda yang macam sakit, mati, ada yang it's all dalam situ. Jadi kalau macam Europe,
I masuk gereja-gereja pun, I macam dia banyak pintu kan. Bukan nak cakap gereja tak ada benda lah, tapi macam kita as a tourist when we travel, banyak. Even kita pergi masjid pun macam di apa ni, mana? I tak pernah pergi Europe, I tak tahu. Baitul Muqaddis. Yeah, Wow. I was in Bethlehem. So benda-benda lama ni bila kita lalu, kita boleh rasa the living dead is around you. Pasal tempat tu dia tidak berubah. Bernyawa katnya. Jadi you are walking with the living dead, dia orang cakap. Macam orang-orang tu macam dia dekat sebelah-sebelah, macam because benda tu lama. Jadi mana you tengok itu history. History. So benda tu ada lah. Correct. And ada tempat you suka, ada tempat you rasa macam tak suka macam itu. So a lot of things. I tak suka cerita nanti. Terngiang-ngiang nanti. Bukan lah. Teringat. Dia suka kita cerita pasal dia. Yalah, betul. Cakap last sebelum kita tutup Cakap pasal dia suka cerita pasal dia sebab tak tahulah whether dah share ke tidak. Time tu kita shooting kat Tiong Bahru. Lepas tu terus diorang bagi tahulah kita tengah makan lunch. Sikit lepas tu si executive producer cakap. Cerita. Executive producer cakap, kau ceritakan lah apa yang cerita pasal Suzairi, apa kita nampak kat semalam kita punya office. Sikit pun perempuan tak nak. Dia duduk, dia makan, dia goreng kepala je, tak nak. Okay. Lepas tu besoknya cakap apa tau? Suzairi, sorry semalam tak cerita. Sebab semalam bila kakak tu suruh kita cerita, benda tu semua kat keliling kita. Dia suka sebab tu I boleh rasa. Sekarang ni I boleh rasa. memang sini dia ada. Casper. Friendly. Yeah. So I don't bother lah kan. I boleh rasa. Yeah. So the thing when I was in Copenhagen, I was sleeping. So I tak tahu apa cerita dalam hotel tu. Dia ada pillar. I cakap mana hotel ada pillar? Mungkin beam lah. Kan? So the beam is there. Everybody got room kan? Dah nak tidur, I tengok dalam I tengok apa benda yang pusing-pusing kat situ. It's like an Alps tau. Kecil-kecil ni. Tapi dia sama-sama. Dia macam tinggi botol tu je. Lepas tu botol buang lah lepas ni. Dia pusing. Kat situ lah. You agak-agak apa? I keluar bilik tak pakai seluar tau tak? Pakai baju tidur je gini. Tak berani. Tu kelari cabut. Nak tarik pun macam mana. Dan I kesuk jalan gini. Copenhagen ingat lagi. Takut sekali. When you don't believe it's there. Especially, that's why I say Europe. When you are in Copenhagen, you are in Amsterdam, tapi I suka pergi tempat-tempat gini. Vienna, I was in historical, Vienna. Banyak itu Memang I suka historical. I suka pergi. When I was in Spain dengan my anak tu, I masuk Alhambra, I masuk Cordoba. Jadi you masuk sini, you tengok tempat-tempat dia lama tapi you boleh rasa. Especially bila you sendiri, macam you jalan sendiri, you suka nak ambil gambar ni kat sini. Habis I ingat lagi ada kat Switzerland begitu, I lari jogging ni. Komodo tengah merajuk lah. Orang sibuk angkat besi. Kita nak pergi holiday honeymoon kan. Dia sibuk angkat besi. Honeymoon angkat besi. Merajuk, lepas tu jogging. Aku jogging. Sekali tak sadar masuk kat kubur. Kubur Yahudi. Dekat hotel di depan. I say, why so it's cold? Because it's all snow covered kan. Aku dah kat dalam mana ni? So jalan lari macam mana? Gusta balik. Matanya lirik-lirik selalu. Takut. Macam, aku kat mana ni? Macam tu. Kan. Itulah dia. Terima kasih Kak Girl. Minta maaf saya cerita pasal awak-awak ni semua sebab minta maaf, tak apa. Kita friendly. Okey. Pengalaman. Antara kita dengan dia. Terima kasih banyak kerana sudi datang kemari dan seperti biasa siapa yang datang kita akan bersimbangan. Benda-benda free ni kan. Apanya? Pak gelebing-gelebing, Pak gelebing-gelebong. Merah dengan merah. Okey, ni ada orang sponsor. Okey, ni layang-layang daripada Inshira, suka. Dan ni apa katanya? Salted egg flavor dia. Oh, that's nice. Okey. Dan ini centeng. Mak kau centeng? Centeng. You make I make pula Zuliana authentic centeng.
Lepas tu ni ada Coffee Boy. Coffee. Yeah, that's lovely. Apa tu nama? Dark chocolate. Kan? Dan ni daripada Cookies and Cake. Cookies and Cakes by Hanis. Tambah-tambah lah I punya kolesterol. Tak apalah, sekali je lah. Kan? Alhamdulillah. Ini onde-onde. Dan ni dia buat lah puaka cookies. Tak tahu lagi kalau you nak order puaka cookies. Hey, why don't you do a pin? Then I make a pin. Puaka. Tak cantik sih. Lepas tu, kalau pakai lepas tu puaka. Okay. Sometimes I tengah fikir, ada orang taruh pusaka, ada yang puaka. Puaka tu, Puaka apa lah. pasal puaka makna dia tu? Tempat puaka kan macam tempat tu seram, tempat tu puaka, tempat tu Puaka, that means dia ada benda-benda yang tak baik itu. Ya, mistik ke gitulah. So ini minyak wangi daripada Hijab Cluster. Amin. Untuk Kak Girl, satu pembantu lelaki. Apa lagi kat sini ada? Oh Gulam. ni, Shiroki Studio. Kalau Kak Girl macam kaki sakit ke, badan sakit ke, boleh rendam kaki dan badan. Jangan lupalah kau nak buat booking kat sini. Okay. Dan satu lagi, kita ni macam nak kawan-kawan. Dulang sekali bawa balik. Boleh. Buat balik dulang. Kena dengan baju merah. Tak ada beg plastik. So, bawa gitulah. Ni kita dah lama, walaupun kita baru kenal. Macam, gila. Banyak punya baru kenal. Maksudnya baru kenal macam pertengahan. You daripada teruna sampai sekarang. Daripada pertengahan dunia seni. Cesaria, saya kenal masuk. you daripada teruna. Kan? Maksudnya? Daripada teruna Okay. sampai sekarang. Kan? Sekarang I tak tahulah. Tak apa, YouTube American. You can say anything you want. Yang cakap ni. Okay. Kak Girl dah lama bercimpung. Saya ni budak baru. You never gini. age. Yeah. Ada orang cakap saya pakai susuk. Buat bodoh sudah. Dah gitu. Terus, yalah. Saya budak baru, Kak Girl budak lama. Kita kenal tengah-tengahan. Terima kasih. Terima kasih kerana jadi sahabat. Dan terima kasih kerana ingatkan saya. Tengok TV tu semua. Sokong. Salam Ustaz tu. Saya ingat Ustaz tu ada. Ya, Ustaz Fadli. Anak saya peminat dia. Okay. Dan juga anak saudara saya. Okay. So when I was telling my daughter that I ada shooting dengan you, Ustaz Fadli, that means diorang tengok you punya show. Alhamdulillah. So diorang cakap, Ustaz Fadli tu minat dia. Alhamdulillah. Okay, satu lagi terima kasih menjadi sahabat. Dan satu lagi untuk saya bagi untuk peringatan persahabatan kita dan peringatan kita dengan di atas. Amin. Okay? Amin. Ini ada orang sponsor daripada My Kalam SG, Digital Quran. I'm trying to get this. Betul demi Allah cakap you. Alhamdulillah. I tak tahu mana nak beli. Ni dia. Pasal apa ini nanti ini yang okey. My Kalam SG, Digital Quran. Okey, alhamdulillah. Amin. Kerana ni digital Quran ni, saya bukan nak riak ke apa, kita ni budak jahat tak jahat mana pun. Tapi bukan saya jahat, nakal. Kerana ini saya dapat khatam Quran last year. Amin, alhamdulillah. Yeah. So, I love kalau this. you all nak beli Quran ni juga, semua link kat bawah. Sebab apa? Kita ni kan makin kata orang makin dekat. Jadi kita dah macam myself dah pass Rasulullah punya age. So I lagi dekat lah. Dia panggil lagi dekat. Kan? Mudah-mudahan sihat ya, Santa. Amin. Okey, terima kasih Kak Rima sekali lagi dan terima kasih kepada semua. Dan jangan lupa kalau ada komen-komen, apa-apa suggestion, just email dan leave a comment kat bawah sini. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan notification untuk dapatkan update. So, jumpa di malam Jumaat depan dalam Puaka Tidak Kenal Usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada episod kali ini, for Puaka, kita nak cakap tentang kalau terkejut, terperanjat, when we are shocked. Bila kita time-time ternampak, saya percaya yang dah nampak je tahu perasaan tu. Dia tak sama macam kita terperanjat dalam movies, kita nampak. Dia tak sama. Betul-betul kalau kita ternampak, memang na'udzubillah. Apa pun yang kita nampak, yang jin yang kita nampak tu actually berdasarkan imagination kita. Sebenarnya makhluk tu kelihatannya lebih teruk dan hanya pada para nabi dan orang soleh saja yang boleh lihat di orang punya true forms. Yang kita nampak ni semua kita punya imagination. Imaginative forms. Yang kita nampak ni kita dah takut dan bayangkan wajah sebenar mereka. Tapi kita bukan nak cakap pasal wajah sebenar mereka. Kita nak cakap kalau kita ternampak, apa yang harus kita lakukan? First, jangan keluarkan kata-kata kesat. Kata-kata yang weird-weird yang kita biasa cakap, all the bad words, vulgarities, avoid. Kita cakap tu, dia makin suka. Second, jangan cabar ataupun jangan kutuk dia. Jangan maki dia balik. Bila ternampak, kalau boleh sebut Allah. Ada orang, kalau tak sebut Allah pun cakap, mak kau, tu still masih okey. Still masih okey. Kalau kata-kata kesat, is a no-go. Dia orang suka. Jadi, perkataan yang keluar dari mulut kita ni, dia
sepatutnya dia datang ni dari segi kelaziman kita. Kalau kita biasa sebut word Allah tu, naturally bila datang kita akan sebut nama Allah. Dan kalau kita sebut nama Allah, insya-Allah kita selamat. So my tips, apa yang saya berani cakap, kalau nak baca ayat tu bila datang terkejut tu, memang tak lalu lah. Ada yang akan jam pun. Paling senang cakap Allah. Bila ada Allah tu, janganlah stay sana tengok dia. Bila dah nampak Allah, pusing, walk away. Pesanan ustaz saya dah ternampak sebut Allah, jalan. Jangan tengok-tengok, jangan tengok dia nak balik mana. Apapun, jangan takut pada mereka. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Assalamualaikum. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.